Okey, hari ini teacher nak ulang tentang pengelasan organisma. Sekejap. Okey, pengelasan organisma ini kerana organisma adalah benda hidup, maka kita kelaskan organisma kepada tumbuhan dan haiwan. Tumbuhan kita kelaskan dia sebagai tumbuhan adalah organisma yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Manakala haiwan pula dia mendapatkan makanan daripada organisma lain dengan cara dia memakan. Okey? Dia mendapatkan makanan dengan memakan organisma lain. Okey, untuk haiwan vertebrata, ingat balik vertebrata adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Okey, haiwan yang mempunyai tulang ini kita kelaskan kepada 5 kumpulan: mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan. Okey, untuk mamalia dia mempunyai 6 sifat. Okey, dalam masa yang sama kamu boleh buka buku kemahiran proses sains untuk lengkapkan yang jadual tu. Okey. Mamalia dia melahirkan anak, mempunyai kelenjar susu untuk penyusuan, homeoterma maksudnya dia berdarah panas. Berdarah panas maksudnya suhu badannya tetap. Okey, suhu badannya tetap pada skala yang hampir sama. Bernafas menggunakan peparu, badan dilitupi dengan bulu ataupun rambut. Melakukan persenyawaan dalam. Persenyawaan dalam bermaksud sperma dan ovum bersenyawa di dalam badan organisma betina. Okey, untuk reptilia sifatnya menghasilkan telur bencengkerang. Okey, telur ada cengkerang. Melakukan persenyawaan dalam, pertemuan sperma dengan ovum di dalam badan organisma yang betina, bernafas melalui peparu, mempunyai sisik kulit yang keras dan berdarah sejuk. Poikiloterma. Istilah dia berdarah sejuk, di mana suhu badan dia dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Persekitaran mempengaruhi suhu badannya. Okey, contoh reptilia kita ada ular, kita ada salamander, buaya. Nanti boleh tengok balik contoh-contoh reptilia. Amfibia pula, salamander tadi teacher salah sebut salamander tu amfibia. Okey, amfibia pula menghasilkan telur berlendir dan tidak bercengkerang. Sebab telur dia lembut. Melakukan persenyawaan luar. Melakukan persenyawaan luar di mana sperma dengan ovum bertemu bersenyawa di luar badan. Anak amfibia bernafas melalui insang. Amfibia dewasa bernafas melalui kulit lembap dan peparu. Badan amfibia dilitupi oleh kulit yang lembap. Dan dia juga berdarah sejuk. Poikiloterma, berdarah sejuk. Untuk burung, ni ulang kaji yang minggu lepas Untuk burung, persenyawaan dalam , bernafas melalui peparu, bersayap atau kepak,
Badan diliputi oleh bulu pelepah. Okey, di sini istilah dia bulu pelepah kaki bersisik. Dan homeoterma, berdarah panas. Ikan bertelur, berdarah sejuk, mempunyai sirip ataupun ekor, melakukan persenyawaan luar. Bernafas melalui insang, badan diliputi oleh sisik keras dan berlendir. Okey. Tadi adalah kelima-lima kumpulan vertebrata dan ciri-cirinya. Okey, kita ada kumpulan invertebrata iaitu serangga. Serangga kita akan kelaskan kepada dua, tanpa kaki dan berkaki. Okey. Haiwan invertebrata jika dia tanpa kaki, kita boleh kelaskan dia kepada tanpa segmen. Tanpa segmen ni tanpa bahagian badan dia. Okey. Ini tanpa kaki tapi bersegmen. Bersegmen maksudnya dia mempunyai bahagian-bahagian badan, segatan-segatan dia ni. Okey, ini contoh yang berkaki, 3 pasang kaki. Kita ada rama-rama, semut, nyamuk dengan lebah. Berkaki melebihi 3 pasang kaki, ketam, kalajengking, laba-laba. Okey, itu kumpulan invertebrata. Kemudian kita masuk kepada tumbuhan. Tumbuhan kita kelaskan kepada tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan berbunga. Tidak berbunga boleh rujuk buku teks. Okey, kita kelaskan kepada 3 iaitu lumut, paku pakis dan konifer. Ketiga-tiga tumbuhan ini tidak membiak menggunakan biji benih ataupun bunga. Okey. Untuk lumut, dia membiak menggunakan spora, merupakan tumbuhan bukan vaskular. Dia tidak mempunyai tisu vaskular, tisu pengangkutan. Okey. Paku pakis pula membiak menggunakan spora dan merupakan tumbuhan vaskular, mempunyai tisu pengangkutan. Konifer membiak menggunakan kon, merupakan tumbuhan vaskular juga. Okey, tumbuhan berbunga kita akan bahagikan kepada monocotyledon dan dicotyledon. Okey, ini kamu boleh tengok di persekitaran rumah, kita tengok tumbuhan mana yang dicotyledon, tumbuhan mana yang monocotyledon. Monocotyledon senang nak tengok adalah jagung. Macam kita pergi beli jagung tu, jagung rebus ataupun jagung dalam kap tu yang kita makan tu adalah biji benih yang bentuk dia macam ni dan dia merupakan tumbuhan yang mempunyai satu cotyledon. Pokok jagung mempunyai akar yang serabut, urat selari daunnya dan batang lembut. Manakala dicotyledon, contoh yang mudah adalah buah mangga. Okay, bila kita makan buah mangga muda, dia punya biji dalam yang putih tu, kalau kamu belah, kita akan nampak dia boleh dibelah kepada dua. Bermaksud dia mempunyai 2 cotyledon, berakar tunjang, daun, urat jejala dan batang berkayu. Okey, kita nak tengok kekunci dikotomi. Kekunci dikotomi ini adalah teknik pengelasan yang mana kita mengelaskan dia kepada ciri-ciri sepunya. Okey, ciri-ciri sepunya bermaksud ciri yang kita belajar tadi, yang atas tadi. Okey, ciri yang dipunyai oleh kumpulan organisma tersebut.
Okey, seperti yang ini, okey, yang dalam rajah ni, jika kita mempunyai satu gambar rajah, okey, gambar haiwan, kita boleh membina soalan dengan kita bertanya, adakah organisma itu berdarah panas? Okey, jika dia berdarah panas, kita boleh jika ya, kita letakkan dia kepada kumpulan mamalia ataupun burung. Jika tidak, kita letakkan kepada 3 kumpulan ni. Lepas tu kita bina soalan lain yang nak membezakan kedua-dua kumpulan mamalia dengan burung ni. Okey, mamalia berbulu bulu rambut, manakala burung bulu pelepah. So kita bina soalan, adakah organisma itu mempunyai bulu pelepah? Jika tidak, maka dia kumpulan mamalia. Jika ya, manakala dia adalah kumpulan burung. Okey.